Bertemu kembali, sifat tamak seseorang individu itu boleh mendorong kepada mudahnya ditipu skamer, khususnya dalam bentuk skim pelaburan. Ini memandangkan mereka senang terpengaruh dengan tawaran tidak masuk akal diberi oleh penipu yang semestinya tidak menjanjikan pulangan berhasil. Menurut pakar teknologi maklumat Profesor Dr. Sashi Kumar Dharmalingam, semua orang tanpa mengira umur, jantina, kaum dan kelas ekonomi boleh terkena dengan penipuan skim pelaburan. Namun sifat tahap ketamakan individu itu yang menjadi benteng daripada ditipu. Apabila mereka melihat pulangan yang luar biasa, pulangan yang lebih daripada semua syarikat yang berdaftar atau bank dan institusi kewangan yang memberi pelaburan, mereka terpikat. Mana-mana syarikat ataupun individu yang akan kata tiada risiko, pulangan yang sangat tinggi atau lebih daripada syarikat yang berdaftar, kita perlu berwaspada. Jelas Dr. Sashi, orang ramai perlu menyemak status syarikat sesuatu skim pelaburan itu sama ada ia berdaftar atau tidak dengan Suruhanjaya Security. Kemudian apabila ditawarkan pulangan pelaburan yang luar biasa menjangkau pelaburan sedia ada, berdaftar seperti diberikan oleh institusi kewangan. Selain itu, penipuan skim pelaburan sering menggunakan modus perniagaan berbentuk skim piramid di mana sumber kewangan dana pelaburan diambil dari seorang mangsa ke setiap mangsa berikutnya. Cara memikat orang ramai untuk melabur adalah memberi mereka pulangan yang cepat untuk pelaburan yang awal. Jadi apabila kita labur, katakan RM10,000, dia akan bagi kita RM12,000, kita tengok 20%. 20% itu besar. Okey, kita tambah lagi sampai RM100,000. Seharusnya kita dapat RM20,000, maka akan berkurangan. Kenapa? Ini adalah sistem di mana mereka akan ambil duit daripada pelabur baru dan memberi kepada pelabur yang lama. Apabila semakin berkurangnya pelabur baru ataupun mangsa penipuan, akan kuranglah pulangan. Dan pada satu masa, bila leverage mereka sangat tinggi, mereka tidak boleh sustain. Sinambungan pelaburan ini tidak boleh, mereka akan lari dengan duit yang ada. Sehinggalah pada akhirnya begitu ramai ditipu secara bentuk piramid, iaitu seorang mangsa perlu mencari orang di bawahnya sampailah syarikat tersebut tidak mampu menawarkan pulangan lalu menutup syarikat dan melarikan diri. Statistik menunjukkan jumlah kerugian bagi kes jenayah dalam talian di negara ini melebihi RM1.34 bilion dari Januari sehingga 8 Disember tahun lalu. Dalam tempoh antara 12 Oktober 2022 sehingga 31 Januari lalu pula, Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC menerima 71,631 panggilan berkaitan kes penipuan dalam talian membabitkan kerugian RM245 juta.